anna ma'rifata aqsamil hukmil aqli ats-tsalatsah, mengetahui bahagian hukum akal yang tiga. Wa takriraha, dan sesungguhnya mengulang-ulangnya. Wa alam anna takriraha, kita ulang-ulangkan pembahagian hukum akal ini, dia itu ta'nisun lil qalbi, dia dapat mendekatkan pada hati. Ta'nis ni kita terjemah dengan mendekatkanlah. Kalau bahasa lama dia panggil menjinakkan hati. Jinak ni makna jadi tak kejut, jadi jinak, jadi mesra. Maksud apa? Dia dekat bagi hati. Dia menjinakkan bagi hati, dan dia mendekatkan bagi faham hati kita. Ta'nis bi amthilatiha, takriraha bi amthilatiha, dengan contoh-contohnya. Diulang-ulang tu dengan sekali contoh-contohnya. Jadi bukan sekadar kita tahu sahaja, kita reti sebut sahaja, tapi kita kena faham betul makna wajib, mustahil, harus. Dan setelah kita faham, kita boleh buat contoh pula. Dan sangat banyaklah, kerana segala perkara ni tidak terlepas daripada tiga hukum akal tu. Jadi kita boleh saja sambil-sambil berjalan tu, kita makan nasi, lepas tu kita kata, oh kenyang. Nasi mengenyangkan. Hukum apa? Hukum akal ke? Hukum adat ke? Satu. Wajib ke? Mustahil ke? Harus. Jadi setiap daripada statement kita punya jumlah mufidah kita memang berlaku dan jatuh pada mana-mana hukum tersebut, sama ada wajib, mustahil ataupun harus. Maka kita ulang-ulang tu sehingga kita rasa kita dapat erti betul, beza betul antara wajib dan juga antara mustahil dan antara harus itu. Perkara itu berserta dengan misal-misalnya, hatta la yahtajal fikru, sehingga tidak berhajat pemikiran kita ila istihdari ma'aniha, untuk menghadirkan maknanya. Kerana kita selalu ulang, kita tak perlu dah kena berfikir untuk faham makna dia. Nampak? Macam mana? Di akal kita ni ada perkara yang kita dapat faham secara mudah, tak perlu fikir panjang. Dalam perbincangan daruri nazari tu kan, kita dah bincang kan, ada benda yang kita reti dengan sekali dengar kita dapat faham dah. Okay. Ada perkara yang kita kena tunggu, kena tilik, kena perhati, baru kita dapat faham perkara itu. Dan ada kena masa lama lagi. Tu memang payah. Rawamid, perkara payah-payah tu memang kena 2-3 kali baru faham. Jadi hukum akal ni, makna-maknanya serta contoh-contoh tu kita disuruh untuk ulang-ulang dia. Bila kita ulang berserta dengan contohnya, dan kita mampu mendatangkan contoh daripada diri kita sendiri, sehingga jadilah akal kita tak berhajat untuk nak memikirkan makna dia. Sebab apa? Dah lekat dalam pemikiran kita. Dah lekat dalam pemikiran kita, tak payah dah. Contoh macam kita katalah, 2 tambah 2 apa? Okey, 2 tambah 2 tu, 2 tambah 2 tu, bagi orang yang baru nak belajar, dia kena nazar. 2 tambah 2. Contoh budak baru nak belajar, tambah, tolak. Dia kena fikir kan? Bukan dia faham terus. Tetapi bila dah biasa dah, nombor yang kecil, kiraan tambah gitu, tak perlu fikir panjang. 2 tambah 2, 4. Ataupun 2 darab 2, 4.
2 darab 2 4. Jadi kalau ikutnya kena 2 ada 2 kali. Maka berapa? Kalau ikut dari segi bagaimana sampai kepada natijah tu memang perlu kepada susunan hujah, perlu kepada kita fikir. Tapi kerana benda tu dah biasa semua nombor yang biasa, orang dah biasa dengan nombor tertentu, maka sebut dia boleh jawab. Macam tak tahulah sama awak dah awak hafal sifir tak? Apa lagi sifir? Buku sifir apa tak? Kena hafal dah? Kena hafal dah sifir masa sekolah menengah tu. Tak? Bila dah kita ulang-ulang, kenapa kita dah sudah hafal sifir tu? Supaya tak ambil masa kita nak fikir untuk jawab soalan. Jadi otak kita berfungsi macam tu. Apabila satu kefahaman kita latih dan fahaman tu benda yang betul, kita latih. Kalau salah pun sama sebenarnya. Kalau salah pun sama. Orang yang akidah salah, dia tanam, didoktrinkan dengan akidah yang salah, lalu diulang-ulang, jadi lekat macam ilmu daruri. Sebab tu bahaya. Biar yang masuk dalam otak kita ni, akal kita ni benda yang betul. Jadi bila hukum akal ni kita selalu ulang-ulang, dia akan lekat. Hatta la yahtaja al-fikru. Yahtaja tu jadi mansub sebab apa? Hatta daripada nasibah bi'an mubarah. Dia menasakkan dengan wasitah an mudbarah. Hatta la yahtaja al-fikru, sehingga tidak berhajatnya pemikiran ila istihdari ma'aniha, untuk menghadirkan maknanya. Tak perlu dah kita nak fikir wajib. Sejak wajib tu apa? Wajib sesuatu yang tak dapat tidak tak ada. Tak perlu dah. Kita dah faham terus, kita boleh hukum terus. Ila kulfatin la yahtaja al-fikru ila kulfatin. Ila muta'alliqun bi al-ihtiyaj. Yahtaj. Tak berhajat kepada tak berhajat kepada kulfah. Berhajat oleh pemikiran pada nak menghadirkan maknanya, berhajat kepada kulfah, kepenatan. Kulfah ni makna keberatan. Tak perlu nak berat dah. Tak perlu nak paksa dah otak. Kena cari makna wajib, mustahil, harus. Mimma huwa daruriyun, daripada perkara yang mana perkara itu daruriyun, perkara yang daruri, penting, ala kulli aqilin, ke atas setiap orang yang berakal. Mimma huwa daruriyun ala kulli aqilin, daripada setiap perkara yang penting atas setiap yang berakal. Jadi perkara ini, memahami hukum akal yang 3 ini, benda yang dianggap daruri, penting sangat kepada orang berakal. Dia kena faham dan dapat bezakan antara wajib, mustahil, harus. Ala kulli aqilin, atas setiap orang yang berakal, yuridul fauza, yang inginkan kemenangan, bi ma'rifatillahi ta'ala, dengan mengenali Allah. Kenal Allah. Jadi kenal Allah. Wa rusulihi alaihi mussalatu wassalam, dan mengenal ma'rifati rusulihi, rasul-rasulnya alaihi mussalatu wassalam. Jadi setiap orang yang berakal yuridul fauz, yang inginkan kemenangan, inginkan syurga. Dengan cara mana? Dengan cara dia mengenal Allah Ta'ala dan mengenal Rasul alaihi mussalatu wassalam. Jadi tak dapat tidak, seorang itu kena tahu hukum akal ini. Bal qala imamul haramaini, bahkan berkata Imam Haramain, wa jama'atun, dan sekumpulan ulama. Apa kata mereka? Bal qala
Imamul Haramaini wa jama'atun inna Hamzah pada alif tu tak bawah lepas qala dan juga wa ma tasarrafa minal qaul, maka maqulul qaulu hamzah dia tak bagi bawah inna. Silap tu peki tu. Kata Imam Haramain dan sekumpulan ulama, inna ma'rifata hadhil aqsami as-salathati, sesungguhnya mengetahui bahagian yang tiga ini, wajib, mustahil, harus ini, hiya nafsul aqli, dia itulah diri akal. Hiya nafsul aqli ay zatul aqli, dia itu akal dah. Mana Imam Haramain kata tahu tentang tiga kefahaman mafhum ni sebenarnya tu akal. Itu dia sebab ini kalau kita ikut fihi mubalaghah lah wa mujazafah. Makna kita kata macam sedikit kita kata bahasa Terengganu sebut nebeng lah. Nebeng. Nak kata apa? Nak kata sungguh pentingnya ukur akal ni. Sungguh penting ukur akal. Sehingga kan hukum akal ni akal tu sendiri. Hukum akal ni akal itu sendiri. Walaupun fihi mubalaghah, tapi untuk mengatakan bahawa memang perkara ni perkara yang sangat penting. Seakan-akan sebab tu dia kata tafri', faman lam ya'rifha, maka sesiapa yang tidak mengetahui hukum yang tiga ini bima'aniha, dengan makna-makna pengertiannya, falaisa bi'aqilin, dia bukan berakal. Nampak? Jadi mujazafah lah sikit kita panggil macam beratlah kata dia ni. Ala kulli hal, kata tu mungkin tujuannya ala sabil rudud yang dibuat oleh Imam Haramain dalam perbicaraan ni memanglah untuk menolak golongan-golongan yang meremehkan hukum akal ni. Jadi perkataan yang pedas sebegini atau tajam sebegini mungkin sesuai dengan tepatnya lah, tapi kita kena faham lah, bukan makna akal tu saja. Bukan akal tu ma'rifatu al-ahkam thalathah saja. Tapi nak kata memanglah kefahaman benda asas ni, kerana asas sangat hukum akal yang tiga ni macam akal dah. Makna orang tak faham ni macam tak ada akal. Gitu. Macam orang tidak ada akal. Dah lama tak faham kok. Hak mengkritik pun ada. Orang suruh mengaji tak mau. Orang suruh faham, dia faham kok lain. Jadi kita yang dapat tahu, dapat faham ni kena bersyukurlah. Kita ambil jalanan yang ditinggalkan oleh siapa? Yang ditinggalkan oleh amsal Imamul Haramain. Siapa Imamul Haramain? Guru kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia berguru dengan ayah dia pula. Dan dia orang ni murid-murid kepada imam besar dalam ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita berjalan atas jalanan kefahaman mereka, bukan kita berjalan atas kefahaman kita sendiri. Nampak? Itu yang akan menjaga agama. Yang akan menjaga agama ialah kita memaham agama dengan kefahaman yang diletakkan oleh ulama, bukan makna faham sendiri. Selesai. Ada nak tanya sebelum masuk hak baru ni? Ada Okey. Kemudian seterusnya, qala al-musannif rahimahullah, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana azza wa jalla wa ma yastahilu wa ma yajuzu, wa kadha yajibu alayhi an ya'rifa mithla dhalika fi haqqi rusuli alaihimus salatu wassalam. Kata Imam Sanusi, dan wajib ke atas setiap mukallaf pada syarak. Yang ni wajib, ini wajib syarak, dengan maksud siapa yang tidak buat perkara ini berdosa. Maka wajib pada syarak apa dia? Ayya'rifa, bahawa mengetahui seseorang mengetahui apa? Ma yajibu,
apa yang wajib fi haqqi maulana jalla wa azza, pada hak Tuhan kita azza wa jalla. Tu kadang-kadang nuskah yang cetakkan ni azza wa jalla, jalla wa azza samalah jalla dengan daripada jalal yang maha agung, azza daripada al-izzah yang maha perkasa, yang maha agung dan maha kuat. Jadi makna keagungan dan ketinggian dan kekuatan Allah Ta'ala jalla wa azza. Wa ma yastahil, bukan sahaja yang wajib dan perkara yang mustahil juga. Wa ma yajuzu, dan perkara yang harus. Wa kadza, dan demikianlah juga. Mana? Apa? Kama yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana. Kadza yajibu alaihi, wajib ke atasnya an ya'rifa mithla dhalik, seumpama itu. Mithla dhalik, seumpama apa? Mithla dhalik, seumpama ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam, pada hak Rasul alaihimus salatu wassalam. Nampak? Jadi wajib mustahil harus pada hak Allah, wajib mustahil harus pada hak Rasul. Kita masuk kepada syarah. Qala syarihu rahimahullah, yajibu wa yalzamu. Betul tak tu? Lazima yalzamu, wajib. Wa yufradu, dan difardukan. Bima'nan wahidin, dengan satu makna. Yajib, wajib. Yalzamu, makna lazim, mesti. Yufradu, difardukan, samalah dia kata. Bima'nan wahidin. Okey, sesat makna yajib. Okey. Mukallaf pula, wal mukallafu, siapa itu mukallaf? Sekarang ni pengarang syarah dia mentafsirkan satu-satu makna matan tadi. Wal mukallafu al-balighu al-aqilu. Mukallaf ialah orang yang baligh dan berakal. Orang yang baligh dan berakal. Ini secara umum lah. Kalau secara khususnya taklif ini dia ada syarat dia. Baligh dan berakal, salimul hawas, sempurna panca indera. Lepas tu panca indera mana yang mesti kena ada tu? Salah satu antara pendengaran atau penglihatan. Orang yang buta dan pekak sejak daripada kecil, orang ni bukan mukallaf. Orang ni bukan mukallaf. Lagi dia mestilah dia balaghathu da'wah, kena sampai kepadanya dakwah Nabi zaman tersebut. Itu syarat-syarat tersebut. Kalau kita perincikan, ada lagi lah. Baligh, berakal, sempurna panca indera, dan sampainya dakwah Rasul. Okay. Kalau tak ada Rasul, Rasul wafat dah, umat bagi Rasul tu lah macam kita ni lah. Okey, wal mukallafu, kemudian mukallaf pula. Ialah tadi al-baligh wa aqilu. Dari segi bahasa, wal mukallafu ma'khudhun minat taklif. Wal mukallaf, mukallaf min haitsul lughah, ataupun lughatan itu. Dari segi lughah tu istiqaqnya ma'khudhun minat taklif, diambil daripada kalimah taklif, masdarnya lah. Di sisi ulama Basrah, asal perkataan itu ialah daripada apa? Daripada masdar. Masdar asal dia. Maka daripada masdar lah keluarnya fi'il, keluarnya isim fa'il, isim maf'ul dan seumpamanya. Jadi diambil kalimah mukallaf daripada kalimah masdarnya taklif. Jadi mukallaf daripada sirah isim apa? Isim maf'ul. Kallafa yukallifu, kallafa yukallifu taklifan, fa'ala yuf'ilu taf'ilan wa taf'ilah. Boleh dua, taf'ilan ataupun taf'ilah, taklufah, taklifah. Fahuwa mukallifun wa dhaka mukallafun. Mukallaf isim maf'ul. Ingat tu
Ni ada fakulti luruh ada kat ni kan? Besar kat? Ada berapa orang? Berapa orang daripada FBK? Tak ada. Kemalu akak tangan. Kenapa? Bukan FBK je, kenapa? FKI ke? Pengajian Islam ni. Kenapa? Benda-benda yang asas begitu. Okey. Tak apa Ustaz, cari internet je. Tak mudah. Dah kalau internet tak ada. Mana? Internet tak ada pula. Bateri habis pula. Okey. Jadi daripada taklif. Fa huwa. Okey, apa makna taklif pula? Ilzamu ma fihi kulfatun. Melazimkan, mewajibkan sesuatu yang ada padanya kulfah, keberatan. Jadi taklif tu makna kita memberatkan. Taklif makna memberatkan. Apa memberatkan? Kita mewajibkan sesuatu yang ada padanya keberatan, kulfah. Perkara itu minal ma fihi kulfah, min bayan bagi ma, minal awamiri daripada segala suruhan-suruhan, wan nawahi larangan-larangan. Suruhan dan larangan. Ala qaulin. Ala qaulin. Atas satu pandangan. Mana? Takrif pertama. Gitu. Ala qaulin maknanya takrif pertama. Okey. Itulah kaul yang rajih seperti mana disebut oleh Imam Subuki dalam Jam'u Jawami'. Mana takrif pertama tadi? Apa dia taklif? Ilzamu ma fihi kulfah minal awamiri wan nawahi. Itu dia. Ala qaulin tu atas takrif pertama lah. Jangan gitu tulis. Arifit taklif. Taklif wa ilzamu ma fihi kulfatun minal awamiri wan nawahi ala qaulin. Tulis juga belakang tu. Kalau ala qaulin tu wa fi qaulin akhar apalah. Maknanya pandangan rajihnya situ ya. Ala qaulin tu atas pandangan, satu pandangan, yakni pandangan apa nama ni yang dirajihkan seperti mana dalam kitab Jam'u Jawami'. Satu. Ini takrif kedua. Talabu ma fihi kulfatun 'alal qaulil akhari. Taklif tu ialah talab, tuntut sesuatu yang padanya keberatan. Ada berat keberatan. Kan suruhan kan kita kena tanggung kan. Taklif ni makna tanggung kan. Tanggung ada berat. Walaupun sikit berat lah. Contoh semayang berat tak? Adalah berat tu, walaupun tak berat pun biasa betul lah, tapi tidakkah memerlukan kita bergerak bangun, akak tangan. Kena ambil air semayang. Tu kulfah tu panggil. Nampak? Walaupun sikit. Okey. Jadi talabu ma fihi kulfatun, tuntut apa yang ada padanya kulfah, ada padanya keberatan. Okey. Jadi di sini itu kaul kedua ini ialah kaul bagi Qadhi Abi Bakr Al-Baqillani. Okey, Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Yang kata talabu ma fihi kulfah, menuntut apa yang ada padanya keberatan. Okey. Jadi gua ni apa bezanya? Bezanya tadi takrif pertama ilzam, takrif kedua tolak. Jadi antara ilzam dengan tolak itu alaqah dia apa dari segi mantik? Umum, khusus, mutlak. Kerana tolak itu tuntut tu luas. Ada tuntut mesti, tuntut ilzam, ada tuntut yang tak mesti. Tuntutan yang mesti buat dipanggil ilzam. Tuntutan yang tak mesti ghairu mulzim. Tapi bila ilzam ni tuntutan dengan jalan mesti.
Jadi beza yang pertama dengan kedua tadi. Takrif tu ilzam ma fihi kulfah dengan talabu ma fihi kulfah. Tapi beza pun ada kesannya lah. Cumanya di sini kita tak bahas panjang lah. Kita tak bahas panjang lah sebab takut lari daripada objektif asal kelas kita ni. Okay. Boleh tengoklah perbahasan tu dalam Hasyiah Syarqawi dan seumpamanya. Rakaman telah ada lengkap insya-Allah. Boleh cari dalam YouTube je. Okey. Faham kan? Jadi ada dua takrif. Sekarang ni apa yang kita buat ni sekarang ni, antara objektif pengajaran turah ni, supaya kita boleh baca kitab turah, kita boleh cerakinkan ilmu maklumat tu secara tersusun. Nampak tak? Bukan makna kita baca saja. Ni kitab ambil baca kitab ni. Esok kitab ambil baca kitab ni. Bukan nak baca aja. Kita nak baca dan kita nak berfikir masa baca tu. Kita nak berfikir supaya kita boleh keluar nas ulama tu, kita boleh susun. Kalau kita olah dengan bahasa baru, kita boleh olah bahasa baru pula. Peringkat seterusnya kita boleh aplikasikan. Itu peringkat mungkin orang duduk di agensi-agensi. Mana orang duduk di bank, macam mana nak aplikasikan nas dalam kitab ni dalam suatu produk contohnya. Macam mana nak aplikasikan ni, contoh masalah berlaku di masjid-masjid atau seumpamanya. Itu nampak. Jadi masa pembacaan kitab turah itu kita nak latih macam mana berfikir, macam mana ulama susun. Jadi sebab tu penting tanda. Ni satu. Jadi kita baca tu kita bukan baca ber habis. Bukan macam gitu aja. Okey. Baik. Qauluhu syar'an, dan kalam Imam Sanusi syar'an. Kat mana? Dekat takrif matan tu. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an, pada nas matan tu. Wajib ke atas setiap mukallaf pada syarak. Masuk pula syarak sekarang ni. Dia akan terangkan makna syar'an. Wa qauluhu syar'an ihtirazun, dan perkataan musannif syar'an itu ihtiraz, mengeluarkan, mengasingkan an madhhabil mu'tazilah, daripada mazhab mu'tazilah. Makna kewajipan kita tahu perkara wajib mustahil haruh pada Allah dan Rasul di sisi ahli sunnah, wajibnya wajib syarak. Wajibnya wajib syarak. Maka bila pengarang kata wajib syarak, maka terkeluarlah daripada tu mazhab mu'tazilah. Apa kata mereka? Mu'tazilah alladzina yaquluna, yang mereka berkata inna ma'rifatallahi wajabat bil aqli, mengenal Tuhan itu wajib dengan akal. Kenal Tuhan itu wajib dengan akal. Nampak? Makna bukan wajib syar'an dah. Yajibu ala kulli mukallafin aqlan. Jadi kewajipan kenal Tuhan tu bukan wajib syarak, dia wajib akal. Di sisi Mu'tazilah. Bagus tak? Bagus tak bagus? Kok macam bagus tak? Sebab wajib akal lagi kuat. Makna kalau dilarang wajib akal, dosa memang confirm dah. Bila wajib akal, ni tak boleh. Makna semata kalau tak ada syarak pun memang mesti dah. Tapi kita ahli sunnah, nahnu waqifuna 'indan nassi. Kita pandangan kita di sisi nas. Ahli sunnah dia tidak melangkaui daripada nas. Selagi mana nas tidak mengatakan wajib, dia tak pandang-pandang kata wajib. Itu beza ahli sunnah wal jamaah. Nahnu waqifuna 'indan nas. Kita berhenti di nas. Kalau ada nas, baru kita buat. Baru kita berani kata. Kalau tidak, kita tak akan kata benda yang tidak wajib. Nampak? Jadi di sisi Mu'tazilah, wajib mengenal Allah Ta'ala ni wajib dengan semata-mata bila seorang tu berakal dah, boleh faham, boleh reti, maka datang kewajipan. Walaupun andai kata tidak ada wahyu suruh kenal Tuhan pun, tak ada nas syarak suruh kenal Tuhan pun, tetap wajib.
kerana semata-mata akal. Faham? Di sisi ahli sunnah tak. Di sisi ahli sunnah tidak wajib makrifah ketuhanan serta hukum syarak juga. Itu ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Makrifah dan juga kewajipan syarak tidak wajib kecuali bila datangnya nas, bila datangnya rasul, bila datangnya turunnya wahyu. Tu kita istilahkan dengan wajib syarak tu. Kenapa wajib kenal Tuhan? Kerana Tuhan suruh. Kerana Tuhan wahyu, wajib kenal. Fa'lam annahu la ilaha illa. La ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir. Jadi dari kerana itu, apabila semata-mata orang itu membesar dalam keadaan berakal, tetapi dia tidak datang kepadanya wahyu, maka ketika itu tidak ada kewajipan kenal Tuhan. Makna apa? Makna dia tidak berdosa dan tidak akan dihisab dengan sebab tidak kenal. Nampak? Okey. Jadi Mu'tazilah kata inna ma'rifatallahi wajabat bil aqli, wajib dengan akal. Jelas. Jadi kita mana dalil ahli sunnah wal jamaah? Dalil dia akan kesannya pada mana? Sini tak faham kan? Dia kesannya pada masalah kalau yang jadi polemik sentiasanya dan biasa orang keluarkan isu ialah tentang ahli fatrah. Orang yang duduk dalam tempoh dua rasul, yang tengah-tengah tu tak ada rasul. Contohnya antara Nabi Isa dan juga Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Antara tu zaman tu tak ada turun rasul. Maka orang yang duduk zaman tempoh itu, adakah dia dihukumkan berdosa kerana tak kenal Tuhan? Jawapannya di sisi ahli sunnah tidak. Kenapa? Kerana sebab nak jadi wajib itu ialah datangnya rasul, datangnya nas. Sekarang ni rasul tak ada bawa datang nas, maka tak ada kewajipan, maka tidak berdosa. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sesungguhnya tidaklah kami, wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan mengazabkan, hatta nab'atha rasula, sehingga kami utuh rasul. Jadi ayat itu jelas mengatakan bahawa Tuhan tidak akan azab dan tidak akan kira dosa kecuali Allah Ta'ala utuh rasul dulu. Barulah dikira kalau tak ikut bersalah, kira berdosa. Kesahnya apa? Apabila masalah abawain Nabi SAW, mak ayah Nabi, datuk dan juga orang-orang lain lah yang duduk ahli fatrah ni. Maka di sisi kita berdasarkan nas Quran yang jelas ini, mak ayah Nabi ini terlepas daripada neraka, terlepas daripada seksa. Sebab apa? Sebab mereka bukan mukallaf. Mereka bukan mukallaf. Tidak ada datang kepada mereka rasul. Dan Nabi Isa ada, Nabi Isa turun kepada umat Bani Israel. Kaum Arab ni tak ada Nabi turun kepada mereka. Nabi-nabi dahulu syariatnya khusus kepada kaum mereka je. Adapun Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, syariat Nabi menasahkan syariat yang lain dan umum kepada sekalian umat. Okey, nampak? Jadi bezanya di situ. Okey, jelas. Jadi isu mak ayah Nabi ni sepatutnya boleh reda dah, tapi tak reda-reda. Ada hak baru belajar pandangan-pandangan yang silap ni, pandangan yang terpesong ni, dia pula kata hak dia betul. Padahal tu tok guru dia hak belajar dulu taubat dah. Tok guru dia hak belajar pandangan tersebut tu mungkin telah bertukar pandangan dah. Tiba-tiba dia baru pergi belajar, dia pun jumpa pandangan tersebut, dia kata pandangan itulah yang betul saja, pandangan lain salah. Tu tak kenalah tu habis. Qauluhu an ya'rifa. Wajib untuk seorang mukallaf itu wajib apa? Wajib mengetahui, oleh mengetahui. An ya'rifa. An harfu masdarin wa nasibin. Ya'rifa fi'lun mudhari'. Fi'il mudhari' mansubun bi an.
Jadi an wa ma dakhala 'alaiha fi ta'wili masdarin. Jadi apa? Jadi apa tu? Jadi fa'il kepada yajibu. Yajibu 'ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa. Ai yajibu an ya'rifa. Ya'rifa wa mari. An masdari, dia akan masuk dengan fi'il, dia akan gabung an dan fi'il menjadi masdar. Apa masdar ya'rifa? Masdar ya'rifa apa ni? Ma'rifah. Ma'rifah. Ni panggil masdar muawwal ni. Nampak? An dengan fi'il masuk ditakwilkan dengan masdar. Jadi yajibu an ya'rifa, seakan-akan kita kata yajibu ma'rifatu. Wajib setiap mukallaf pada syarak, wajib apa? Wajib oleh mengetahui. Nampak? Jadi qauluhu an ya'rifa, kalam musannif an ya'rifa itu. Dia nak ta'rifkan ma'rifah pula. Wa haqiqatul ma'rifah, dan bermula hakikat makrifah. Tu kalau kita faham dah an ya'rifa tu ditakwil masdar, tak boleh lah tadi kata an ya'rifa tiba-tiba haqiqatul ma'rifah. Kerana makrifah tu datang daripada an ya'rifa lah. Dia masdar kepada ya'rifa. Hakikat makrifah tu apa? Al-jazmul mutabiqu lil haqqi an dalil. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalil. Jazam. Jazam ni makna putus. Putus makna bukan putus tidak bersambung. Putus ni makna putus hati. Kejak hati. Putus keputusan atau putus hati yang mutabiq, yang menepati bagi kebenaran, an dalil, berdasarkan dalil. Setengah dia kitab dia kata al-jazmul mutabiqu lil waqi'. Jazam yang mutabiq lil waqi'. Sebab apa? Sebab kalimah hak ni ada ihtimal hak tu dengan makna Maulana Jalla wa Azza, Tuhan. Jadi dalam takrif ni mesti dielokkanlah daripada kalimah yang ada ihtimal. Maka waqi' ini lebih jelas. Tak apalah, boleh berlaku. Jadi hak di sini ialah kebenaran. Waqi' itu sendirilah. Al-jazmul mutabiq lil waqi'. Setengah takrif dia kata lil waqi'. Di sini dia kata al-jazmul mutabiqu lil haqq. Jazam, putus hati yang bertepatan dengan yang sebenar. An dalil, berdasarkan dalil. Jadi makrifah tu terdiri pada apa? Komponen makrifah. Pertama mesti jazam. Sebab itu takrif dalam ilmu syarak ni, takrif ulama ni, apabila mereka takrifkan bil had, apalah. Kenapa? Bila kita hafal takrif, syarat-syarat yang ada dalam satu masalah tu biasa boleh kita istikhraj, boleh keluar daripada takrif. Boleh kita keluar dari takrif. Kita terutamanya bab fiqh. Bila bab fiqh, bila ulama sebut takrif, perbincangan mengenai rukun, syarat semuanya kalau kita tengok tersimpan, terhimpun dalam takrif itu. Cuma takrif ni ringkaslah. Jadi bila kita dah hafal takrif tu, hak lain dia akan senang untuk kita ingat. Ni kita panggil strategi jugaklah untuk ingat hafalan ataupun kita ingat subjek-subjek ni. Terutamanya kitab-kitab turas lama, sebab biasanya mereka akan tadqiqkan pada takrif. Mereka akan pilih takrif yang betul-betul tepat. Bahkan satu perkataan sebiji huruf satu perkataan pun kalau tak betul mereka tak akan letak. Mereka tidak akan letak. Okey. Jadi dikata jazam yang mutabiq, yang menepati dengan sebenar berdasarkan dalil. Pertama, makrifah tu mesti jazam. Kalau tak jazam orang panggil tak makrifat. Orang panggil tak kenal. Yang kedua ialah mesti bertepatan, mutabiq lil haqq. Mesti bertepatan dengan yang sebenar. Mutabiq lil waqi', bertepatan dengan hakikat yang sebenar, realiti yang sebenar. Dan yang ketiga, an dalil, mesti berdasarkan dalil. Jadi tiga perkara ini barulah orang tu dikata kena makrifah.
Makrifah dalam usuluddin kita ni lah. Makrifah dalam perbincangan tauhid usuluddin. Okay. Fal jazmu, maka jazam itu ihtirazun minasyakki wadh-dhanni wal wahmi. Bila sebut jazam, maka mengeluarkan daripada syak. Jazam ni makna putus. Kita putus hati. Kita sepenuh hati kita. Maknanya keluar daripada situ syak. Syak tak masuk. Syak ni maknanya 50-50 lah. Tasawi tarafai. Sama dua taraf. Makna boleh jadi A, boleh jadi B. Boleh jadi betul, boleh jadi tak. Tu syak tu. Sama berat. Wadh-dhann, dan keluar juga dhann. Wadh-dhanni, dhann sangkaan. Itu tarjih janibi as-subut. Tarjih pihak sabit, pihak sungguh. Yang bertepatan dengan kita katalah. Dhann makna sangkaan. Sangkaan ni makna dia berat. 51 kata. Tak sampai 100%. Sampai 100% dikira tu yakin lah tu. Kalau yakin 100%, kita panggil tahap yakin betul lah. Kalau kurang daripada itu, sehingga 51, itu dipanggil zon. Kemudian waham. Al-wahmu. Wahmu ni makna sangkaan yang rendah. Sangkaan yang rendah. Iaitu apa dia? 49 ke bawah. 49 sampai sebelum kosong. Kalau kosong tu orang panggil tak ada jahil lah tu. Kosong maknanya tak ada maklumat langsung. Itu dipanggil jahil. Jadi maknanya tahu sikit 1 sampai 49 tu dipanggil waham. Ya. Fa innaha kullaha, kerana sesungguhnya semuanya tadi mana? Syak, zon dan waham la takfi, tidak memadai, tak boleh fima tuliba minal mukallaf, pada perkara yang dituntut daripada mukallaf, an ya'taqida, untuk dia i'tiqadkan fi haqqillahi ta'ala, pada hak Allah, wa fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam, dan pada hak Rasul alaihimus salatu wassalam. Tak boleh. Tak memada sekadar kita syak, zon ataupun waham, tak boleh. Dalam bab akidah mesti yakin. Kita dengar baca ni macam yakin dah, tapi bila tanya soalan, kalau tanya bab akidah lah, penuh teh di masjid-masjid surau. Jemaah-jemaah yang mungkin berumur sikit lah, maknanya dia boleh tak yakin lagi. Boleh tak yakin lagi. Bila baca nampak tak apa. Tapi bila tanya soalan spesifik, boleh tak yakin lagi. Tak, kalau tanya Tuhan tu bertepat ke tak? Kok ada kok lah, ada lah, bukan dalam ni lah kok. Kata khilaf. Khilaf. Nak kata bertepat pun boleh, nak kata tak bertepat pun boleh. Khilaf. Ada gitu tak? Kalau kita buat soal selidik, siapa nak buat soal selidik ke antara pelajar Uniza, tengok. Bertepat A, tidak bertepat B, khilaf. Bertepat pun boleh, tak bertepat pun boleh. D, saya tak tahu. Senang. Tak tahu ni senang sikit sebab dia jahil. Kena tulis kat tu, kena ada juga untuk jawapan tidak tahu tu. Sebab apa? Menunjukkan dia tak tahu, dia tak kata. Sebab ada orang tak tahu, dia berani kata. Itu bahaya kat tu. Boleh buat tengok berapa ramai yang jahil basit, berapa ramai yang jahil murakkab. Menarik kot tau. Boleh tahu berapa ramai dalam kalangan siswa-siswi ni yang jahil murakkab, berapa ramai yang jahil basit, berapa ramai yang maknanya tahulah ada ilmu berkaitan ni. Lepas tu boleh buat tahap pula, yakin. Tu boleh buat tahap pula, ujian ke tahap pula. Tahap yakin betul, dia tahu Tuhan tak tepat, tapi tahu dia tu tak sampai 100%. Boleh buat pula. Maknanya tahu dia Tuhan tak tepat tu tak sekejap hati, tidak jazam. Tak jazam. Nampak okey. Jadi betul ke khilaf? Ni masalah ni. Apabila kita anggap khilaf dalam usuluddin ni macam sama macam khilaf fiqh. Tak payah balah Syekh, ikutlah orang Islam belaka kan. Memang Islam, siapa kata orang yang kata gitu keluar pada Islam?
Atau kaum Mu'tamad, mereka masih Islam. Lagi mana tidak mensorehkan Allah berjisim. Tak ada pun kata, bukan tak ada lah, makna kaum Mu'tamad mazhab kita tak kata dia bukan Islam. Tu kadang kena faham betul-betul dalam perbahasan akidah ni. Dia masih orang Islam, kawan kita lah, sahabat kita. Tapi dalam bab ni, dia pandangan dia lari daripada ahli sunnah. Siapa yang betul? Satu saja yang betul. Takkan dua-dua betul. Hak ni ulama sebut dalam kitab usul bahawa tidak berlaku khilaf, bahawa al-ittifaq, bahawa al-sawabu wal haqqu fil umuril al-i'tiqadiyyati wahid. Pandangan yang benar, yang hak dalam perkara-perkara i'tiqad satu je. Tak boleh nak kata khilaf, tak boleh. Ni pada apa? Pada masalah usul ni kena faham. Masalah usul yang datang nas yang mana dianggap daripada usul i'tiqad. Ada benda-benda khilaf furu' yang mana memang hakikatnya satu tapi kita khilaf tu tak salah. Macam sirat, titian sirat. Sifat dia mana? Sifat titian sirat tu lebih tajam daripada rambut. Habis halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Sifat tu dalam hadis lain pula ada pencakuk-pencakuk yang tarik. Dalam hadis lain pula ada yang luah. Macam mana? Jadi kita khilaf kata ada kata gini-gini. Kita tidak jazam dengan satu, tak ada masalah tu. Sebab benda ni benda furuk. Kemudiannya Telaga Kautsar, telaga Nabi SAW duduk mana? Duduk sebelum sirat ke selepas sirat? Ataupun duduk dua-dua? Ada dua. Tu khilaf. Tapi khilaf ni khilaf masalah furuk. Tak ada kesan pun. Yang pasti ada telaga bagi para Nabi. Terutamanya Nabi Muhammad SAW. Itu asas usulnya. Benda-benda lain yang dianggap sebagai furuk tu, itu khilaf tu ada masalah. Jadi kita kena mengaji akidah ni, kita nak tahulah mana usul akidah, mana furuk akidah, mana yang boleh khilaf, mana yang tak boleh khilaf. Nampak? Boleh. Wal muwafiqu lil haq wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Di situlah. Okey, ada soalan? Kalau ada soalan, daripada kanan ada akhwat, ada. Tak ada, sekadar itu sajalah untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ada orang kanan? Siapa ada orang kanan? Faham tak? Kena kabur siapa yang uruskan? Cepat-cepat sikit. Tahu lambat dia kat mana. Sama ada orang bawa juga pun dekat supplier tu. Apa ada orang tengok kau? Tengok.